Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu topik pada bidang ibadah, pelajaran 12, iaitu seruan azan. Azan merupakan lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sudah pasti murid-murid pernah mendengar seruan azan yang berkumandang di corong-corong pembesar suara yang terdapat di surau atau masjid, televisyen ataupun radio apabila masuknya 5 waktu solat. Tetapi, tahukah murid-murid apabila berkumandangnya azan, kita sebagai pendengar haruslah menjawab lafaz azan tersebut? Baiklah murid-murid, mari kita lihat bagaimanakah kita sebagai pendengar menjawab lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas Maksudnya, marilah menunaikan solat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Yang bermaksud, marilah menuju kejayaan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang bermaksud tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Begitulah azan yang selalu kita dengarkan apabila masuknya waktu solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Apabila masuknya waktu solat subuh, terdapat sedikit pertambahan pada lafaz azan seperti ini. الصلاة خير من النوم Sadaqta wa bararta. الصلاة خير من النوم Sadaqta wa bararta, yang bermaksud engkau, yakni muazzin, benar, engkau betul. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari lafaz azan dan bagaimana cara untuk menjawab lafaz-lafaz tersebut. Orang yang ditugaskan untuk melaungkan azan digelar sebagai muazzin. Muazzin pertama yang melaungkan azan yang telah dipilih oleh Nabi Muhammad SAW merupakan seorang sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan antara orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Murid-murid boleh mencari di laman sesawang tentang kisah Bilal bin Rabah dengan lebih lanjut sebagai muazzin pertama dalam Islam. Untuk pengetahuan murid-murid, perempuan tidak perlu melaungkan azan dan dibolehkan iqamah sekiranya semua jemaah adalah perempuan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat adab-adab azan. Adab-adab azan terbahagi kepada 3. Yang pertama, adab sebelum azan. Kedua, adab semasa azan. Dan yang ketiga, adab selepas azan. Sebelum melaungkan azan, muazzin hendaklah dalam keadaan berwuduk. Seterusnya, suci daripada hadas kecil dan besar. Muazzin hendaklah menutup aurat dengan sebaiknya. Muazzin hendaklah berakhlak mulia. Adab semasa azan terbahagi kepada 2, yaitu muazzin dan juga pendengar. Muazzin adalah orang yang melaungkan azan, pendengar pula adalah orang yang mendengar laungan azan. Muazzin yang hendak melaungkan azan hendaklah menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Melafazkan setiap kalimah dengan tartil, yaitu tenang, jelas dan betul. Seterusnya, muazzin hendaklah berturut-turut antara lafaz azan. Apabila muazzin melafazkan hayya 'alas shalah, hendaklah dia memalingkan muka ke kanan dan memalingkan muka ke kiri semasa lafaz hayya 'alal falah. Sebagai orang yang mendengar laungan azan, makruh bercakap ketika mendengar azan tersebut. Orang yang mendengar azan juga hendaklah menjawab lafaz azan yang didengar. Bagi sesiapa yang mendengar azan sedangkan ia sedang membaca Al-Quran, maka hendaklah ia memberhentikan bacaannya dan menjawab azan tersebut. Kemudian barulah ia menghabiskan bacaan Al-Qurannya setelah laungan azan selesai. Setelah laungan azan selesai berkumandang, muazzin dan pendengar hendaklah membaca doa selepas azan seperti ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi, kelebihan,
kemuliaan serta darjat yang tinggi. Angkatlah baginda ke makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Seterusnya, tidak keluar daripada masjid setelah mendengar azan dan segera menunaikan solat. Baiklah murid-murid, seruan azan ini selain menandakan masuknya waktu solat, terdapat juga beberapa situasi yang disunatkan melaungkan azan. Antaranya ialah semasa menyambut kelahiran bayi. Azan juga boleh dilaungkan apabila melihat kebakaran dan ribut taufan, atau ketika berada dalam situasi peperangan. Azan ini juga berfungsi apabila seseorang menghadapi gangguan jin ataupun syaitan, atau ketika berhadapan dengan haiwan yang sedang mengganas. Laungan azan juga berfungsi apabila kita berhadapan dengan orang yang berakhlak buruk ataupun berhadapan dengan orang yang sedang marah. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung topik ini. Perlu diingatkan bahawa azan merupakan syiar Islam. Apabila kita mendengar seruan azan dilaungkan, maka bersegeralah untuk mengerjakan salat. Semoga dengan mempelajari topik ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang seruan azan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.